Halo. Yamaha TZM, motor yang dikenali sebagai Highway Star, gelaran yang diberikan untuk motosikal Yamaha TZM malah kekal hingga ke hari ini. Cumanya kita tengok jumlah Yamaha TZM di atas jalan raya nampaknya kian berkurang. Golongan-golongan pengguna Yamaha TZM ni ada, tapi nampaknya tidak terlalu ramai. Tak sama macam motosikal-motosikal lain seperti Kawasaki Double R dan juga pengguna-pengguna motosikal 4-stroke yang lain, yang mana jumlahnya kian meningkat dari semasa ke semasa. So, video kali ni adalah info yang saya tak rasa info ni baru, tapi masih ramai lagi yang tak tahu berkenaan tentang option yang ada untuk pengguna Yamaha TZM berkenaan tentang blok. Sebelum ni kita sedia maklum, blok untuk Yamaha TZM ni berseseran 150cc, dan malah kalau ada yang malas nak sakit kepala berkenaan tentang power valve yang cepat rosak, power valve cepat cair dan sebagainya, ada yang bertindak dengan cara mematikan sistem power valve dan juga menggantikan dengan blok yang lain, tapi masih lagi menggunakan seseran 150. Okey, tapi masalahnya tak ada ramai yang tahu tentang kewujudan option yang ini, iaitu blok SDR 200. So kalau yang bertanya SDR 200 ni modal apa, ini adalah motosikal keluaran Yamaha SDR 200. Motosikal ni berseseran 200cc, dan daripada apa yang saya dapat info daripada orang ramai adalah blok SDR ini boleh di plug and play ataupun PNP dengan enjin Yamaha TZM. Semua sedia maklum untuk kelas 150cc kita ada beberapa jenis motosikal yang nampaknya agak berkuasa dekat arena Malaysia ni, antaranya Yamaha TZM, Honda NSR dan juga model daripada Kawasaki mewakili ZSR dan juga KRZ. Tapi of course kita tengok NSR dia ada version yang power up, iaitu NSR SP, yang mana hanya dijual di Thailand sahaja, dekat Malaysia tak masuk. Kawasaki pula didatangkan dengan version PDK dan juga Cyclone. Cyclone ada di Malaysia, manakala set PDK ada di Thailand. So, untuk motosikal Yamaha TZM kita tengok tak ada version yang power up. Kalau kita nampak pun version power up adalah version yang dilumbakan di dalam perlumbaan ARRC pada satu masa dahulu, tapi itu adalah version perlumbaan yang telah pun dimodified. Tak ada version-version blok-blok tambahan yang boleh kita beli secara berasingan. So, selepas saya tengok, saya tanya, saya kaji, saya baca, apa yang saya dapat bagi tahu adalah Yamaha TZM mempunyai beberapa option blok yang boleh dipasangkan. Okey, pengguna-pengguna yang malas nak bermasalah dengan masalah power valve, dia akan pasang blok yang tanpa power valve dari model VR150. Tapi untuk pengguna-pengguna yang rasa tak puas dengan kekuatan power valve YPVS, Yamaha TZM itu sendiri sebenarnya boleh upgrade kepada blok berseseran 200cc. 200cc yang saya maksudkan adalah blok SDR 200. So, motosikal ini enjinnya dilengkapkan dengan sistem power valve YPVS. So, tak perlu saya terangkan apa itu YPVS. Rasanya pengguna-pengguna Yamaha TZM sangat pakar, sangat arif tentang yang YPVS ni. So, kalau attach blok SDR 200 ni, of course kita boleh pasang balik sistem power valve yang sedia ada. Sebab memang dah diciptakan daripada kilang lagi, blok SDR 200 ni dilengkapkan dengan sistem YPVS. So benda tu adalah plug and play in term of YPVS punya sistem.
Tapi yang menjadi persoalan, betul ke blok ini memang PNP, plug and play, beli terus pasang? So ini yang menjadi tanda tanya. Jadi hasil daripada persoalan yang bermain di minda tu, saya teruskan pencarian dan akhirnya saya dapat satu jawapan. Walaupun jawapan ni saya rasa belum cukup solid, saya mengharapkan jawapan-jawapan daripada anda, sharing daripada anda, sharekan di ruang komen. Mungkin anda lebih pakar, lebih arif, lebih tahu, boleh sharekan di ruang komen untuk mereka-mereka yang lain juga untuk membaca. Kalau kita tengok model-model Kawasaki lah misalnya, dia ada banyak option. Kalau kita tengok motosikal Kawasaki, yang paling latest adalah Kawasaki RR. Option yang ada, blok standard 1878 punya kod, boleh dipadankan juga dengan blok 1855 silver daripada Cyclone yang memang of course horsepower mencecah lingkungan 40 horsepower, ataupun dipadankan dengan blok 1855 PDK yang mana ianya datang daripada model Kawasaki KRR keluaran Thailand yang menghasilkan kuasa kuda lingkungan 40 membawa 41 kuasa kuda, ataupun PDK R1 hasil daripada Kawasaki KRZ ataupun Serpico yang telah pun ditacapkan menjadi PDK R1. Ini adalah model-model ataupun blok-blok yang ada, yang kita boleh anggap ianya bukanlah blok OEM tapi version OEM yang telah pun dinaik taraf. So basicnya ketahanan sangat-sangat cantik. Ataupun kita boleh further kepada blok-blok lain yang mana keluaran aftermarket, seperti blok-blok seramik yang berseseran hingga 65 dan 68. So untuk meningkatkan CC Kawasaki RR memang sangat mudah. Tapi bagaimana dengan Yamaha TZM? Yamaha TZM setakat yang saya tahu, ada yang up size piston kepada 63, ada yang up piston kepada 66. Tapi itu of course lah, blok Yamaha TZM terpaksa di reslip semula. Malah ada yang bercakap tentang ketahanan blok itu sendiri, ketahanan jalan jauh dan sebagainya. Jadi macam mana? Tapi blok SDR 200 ini adalah motosikal ataupun blok yang datang daripada motosikal original. Maknanya blok itu adalah blok yang dihasilkan oleh pihak kilang Yamaha sendiri. So in term of ketahanan, durability, quality, of course setanding dengan motosikal yang dulu, motosikal yang original. Dan malah kalau kita tengok Yamaha SDR 200 ni dihasilkan pada lingkungan 1980-an. So ada yang kata ini teknologi lama. So saya berpendapat teknologi lama kebiasaannya bloknya lebih berat. Sebagaimana kita tengok blok-blok Yamaha RZ dulu dan sekarang, perbezaan beratnya sangat ketara. Saya berpendapat blok SDR ni of course lah dia punya daging besi dia lebih berat dan lebih keras. Okey, so dekat situ saya nampak kekuatan blok SDR ni, saya nampak sangat-sangat kuat. Okey, bercakap tentang technical spesifikasi blok SDR, dia punya bore adalah 66 dan stroke adalah 57. Saya rasa jumlah stroke tu sebenarnya telah pun menjawab adakah blok ini plug and play. Yamaha TZM didatangkan dengan spek stroke 54, manakala SDR 200 dia punya stroke 57. So bahasa mudahnya, kalau nak pasang mungkin plug and play, tapi itu pun kalau kita dah jet road pada Yamaha TZM tu. Jet road lah daripada stroke asal 54 kepada 57, kemudian boleh plug and play. Sebenarnya blok ni sangat rare. Sebenarnya bukanlah sangat rare, benda tu ada dijual tapi tak ramai yang tahu. So hanya mereka yang tahu sahaja yang akan menggunakan blok ni. So saya meminta korang share, kalau korang ada knowledge, korang ada pengetahuan, korang ada pengalaman berkenaan tentang blok SDR ni, sharekan di ruang komen. Saya juga berminat untuk membaca daripada anda, sebab info ni pun saya dapat hasil daripada saya membaca dan sebagainya. Nak kata saya dah pegang blok tu pun belum pegang lagi. Jadi saya pun nak tahu in detail lah setakat apa yang anda tahu. So dengan saiz piston 66 dalam keadaan standard, bayangkan kita dapat sebuah blok yang boleh diattachkan pada Yamaha TZM
dipasangkan sistem YPVS on macam biasa, RPM 3000, power valve on. Yang menariknya adalah piston 66 tu adalah piston yang standard. So bila piston yang standard, dia punya sleeve dekat dalam tu sama ada ianya sleeve besi ataupun lapisan layer yang sangat keras, bergantung. Ianya adalah keluaran Yamaha, ketahanan sangat-sangatlah hebat. Ibaratnya lah, saya bagi satu analogi yang mudah. Ramai yang tanya, bang, blok FZ dengan blok seramik 57 mana lagi tahan kalau pasang dekat LC 135? Jawapan saya of course lah blok FZ lagi tahan. Sebab apa? Sebab ianya memang blok OEM Yamaha. So itulah gambaran yang saya nak bagi tahu bahawa blok SDR ni adalah blok OEM Yamaha, blok daripada kilang. Kita dapat satu blok kilang, kita pasang pada Yamaha TZM, dan sisi motosikal kita akan meningkat terus menjadi 195. So kalau orang tanya, ni TZM apa? Ni TZM 200. Okay, so hanya orang yang betul-betul arif pasal blok Yamaha TZM je yang memang akan nampak, oh ini bukan blok original Yamaha TZM. Tapi selagi mana ianya boleh dipasangkan, of course ianya akan menjadi satu benda yang menarik. So in term of kuasa kuda, agak-agak berapa? Yamaha TZM dalam keadaan standard dapat menghasilkan lingkungan 36 kuasa kuda. Satu kuasa kuda melebihi Honda NSR RR iaitu 35, dan juga lebih kurang 3 kuasa kuda kurang daripada NSR 150 SP. So kalau compare dengan Cyclone dan juga KRR, ketinggalan lingkungan 5 membawa 6 horsepower lah. Okey, tapi dengan kombinasi blok 195 ataupun blok 200 daripada model SDR ni, of course akan menghasilkan kuasa kuda yang beyond daripada amount yang itu. Dengan seseran 150 menghasilkan 36 kuasa kuda. So apa akan terjadi pada jumlah kuasa kuda apabila motosikal TZM itu sendiri berseseran lebih kurang 200cc? So anda sendiri yang agak, anda sendiri mungkin boleh share di ruang komen. So berkenaan tentang peak power, apa yang saya boleh katakan, of course peak power akan meningkat bila kita pakai blok yang berseseran 66 bore dan dia punya stroke 57. Kita tengok ciri-ciri enjin tu dah berubah agak besar. Ianya bukan lagi dikategorikan sebagai over square yang macam TZM, tapi ianya lebih over square sebab piston lebih besar. Perbezaan gap antara bore dengan stroke adalah lebih besar. Dekat situ kita tengok perbezaannya lebih kurang 9 mm berbanding dengan kalau standard TZM 59 tolak 54, lebih kurang 5 mm sahaja perbezaan dia punya gap. Yang ini gap dia kalau blok SDR 9 mm lah lebih kurang. So of course dengan blok SDR kombinasi resepi yang ini, motosikal TZM itu akan mampu berputar pada RPM yang lebih tinggi. Tapi saya berpendapat mungkin kalau nak pakai blok ni, crankshaft Yamaha TZM tu perlu dimodified sikit. Mungkin diletakkan batu ataupun tembaga, menambahkan jumlah berat supaya pergerakan enjin itu dapat dibalancekan semula. Jadi setakat ini perkongsian saya untuk kali ini. Info baru yang tidaklah terlalu baru, Yamaha SDR 200 bagaimana gambar yang saya dah sertakan. Saya rasa ini memang satu info yang sangat menarik kepada pengguna-pengguna Yamaha TZM dekat luar sana. So sharekan pendapat anda, mungkin anda ada komen, penjelasan dan sebagainya di ruang komen. Saya sudi untuk membacanya. So semoga berjumpa lagi. Bye bye.